Share. Okay. Okay, so saya perkenalkan diri, saya Dr. Suhailan. Saya akan conduct lab untuk kelas KI ni. Untuk kuliah, kalau tak silap, Dr. Azwani. Jadual kelas kita adalah hari Selasa pukul 3 sampai pukul 4. So, untuk 5 minggu pertama ni ia akan dilaksanakan secara online. Dari segi jadual macam mana? Semua okey? Ada nak tukar ke apa ke? So, saya rasa kalau nak tukar pun mungkin berbincang juga dengan guru lain. Tak apalah, kita maintain. Kalau tak ada masalah, kita maintain dengan pukul 3 ni. So, basically sepatutnya subjek kita ni, computer programming ni, kita belajar Java. Sepatutnya bermula dengan kuliah dulu baru buat lab. But lab ni dia macam praktikal je. So, dia tak akan ajar benda yang baru lah. Tak akan ajar benda yang lain daripada kuliah. Tapi since kuliah hari Khamis baru nak start, so saya akan cover sikit lah. So basically kalau kita tengok, tapi apa yang saya beritahu ni akan di-repeat balik lah oleh Dr. Azwani. Mungkin ada berlainan ke apa tu. Nanti tanya balik lah dengan lecturer yang mengajar tu. Saya sepatutnya conduct lab saja. Cuma since nak buat lab ni kena ada background sedikit lah dari segi apa yang kita nak buat tu. So kalau ikutkan untuk minggu ni kita akan cover untuk berkaitan dengan algoritma, pseudocode dan juga flowchart. Ada 3 benda. Algoritma, pseudocode dengan flowchart. Saya tulis sikit biar nampak. So untuk minggu ni subjek kita berkaitan dengan pseudocode, algoritma dan juga flowchart. So lab kita basically akan cover on flowchart lah. So saya akan tunjukkan satu tools macam mana nak buat flowchart based on pseudocode. So apa kepentingan pseudocode, algoritma dan flowchart apabila kita nak belajar computer programming? Computer programming adalah bahasa komputer yang ada banyak bahasa. Ada bahasa C, ada bahasa Java, ada bahasa C++, ada bahasa Ruby, ada bahasa Python, sebanyak bahasa dia. Tapi untuk kelas kita ni kita hanya belajar Java saja. Jadi basically kalau kita dah belajar satu bahasa computer language ni, yang lain pun kita boleh adopt saja. Cuma tukar sinteks sajalah. Okay, computer programming ni bila kita nak buat program berasas komputer ni, dia sebenarnya dia mimik ataupun dia kita based on apa yang kita fikir. Dia translate apa yang kita fikir ke dalam bentuk codes. Contohnya kalau orang tanya macam mana nak buat Maggi macam mana nak buat Maggi. So komputer tidak tahu, kita tahu nak buat Maggi macam mana. So macam mana kita tahu? Kita tahu dengan kita memberitahu secara sequence ataupun step-step dia kan. Ataupun secara logical order ataupun secara logik. Jadi kita kena ada sequence of steps tu. Barulah kita boleh buat sesuatu. Jadi program ni dibuat sesuatu lah. Tapi dia kena ada sequence of step. Jadi pseudocode adalah salah satu cara kita nak mewakilkan apa yang kita tahu tu ke dalam bentuk yang boleh kita codekan ataupun yang boleh kita jadikan sebagai satu program. Kenapa dia bagi program? Sebab dia adalah satu task ataupun kerja yang mengandungi beberapa steps lah. Itu dinamakan program. So contoh kita ambil satu contoh. Cara masak Maggi.
Okey, kalau kita nak beritahu seseorang cara masak Maggi, sekarang ni kita nak beritahu komputer untuk cara masak Maggi. So dia apa step yang pertama? So dia mesti ada step yang pertama. Step pertama apa? Mungkin rebus, boil the water, rebus air. Kemudian second step, wait, pun tunggu air mendidih. And then step seterusnya adalah masukkan Maggi dan perencah. Step seterusnya tunggu 2 minit ya. Siap lah. Okay, itu adalah step-step untuk masak Maggi ya. So step ni kalau kita beritahu orang pun dia akan boleh buat lah. So samalah kalau kita beritahu komputer dia pun boleh buat. Cuma bahasa ini dia tidak faham. Tapi sebelum kita nak bagi bahasa yang komputer faham, kita kena ada ni dululah. So ini dinamakan sebagai pseudocode. Iaitu step-step ataupun sequence yang dah kita buat dalam bentuk ringkas dan boleh difahami oleh kita lah, oleh bahasa kita. So kena ada dulu pseudocode tu. Kena ada step ni dulu. Dan dia kena ringkas lah. Rebus air, tunggu air mendidih, masukkan Maggi, tunggu 2 minit, lepas tu siap. Dia tak perlulah. Langkah pertama adalah mencari air dan merebus air. Dia tak boleh panjang macam tu. Tu pseudocode ni pendek je lah. So apa beza pseudocode dengan algoritma? Okay. So ini step-step dia lah. So kita buat satu lagi algoritma. Algoritma ni sebenarnya optional sajalah. Okay. Macam mana nak tulis pseudocode ni? Itu dalam kuliah nanti akan diulang balik lah. Mungkin ini bukan cara yang betul lah. Cuma saya nak beritahu konsep dia, konsep pseudocode dan konsep algoritma. So dalam algoritma, dia sama saja ditranslate daripada pseudocode ni kepada simbol-simbol, banyakkan simbol-simbol matematik lah. Itu algoritma. So contohnya kalau rebus ni mungkin dalam simbol masa matematik, mungkin dia menggunakan simbol apa? Kalau tak ada simbol pun kita guna rebus. Air ni mungkin dia menggunakan simbol A. Okay, tunggu mungkin menggunakan simbol hash. Hash air. Mendidih mungkin mendidih menggunakan simbol macam ni. Okay. Ini saya beritahu simbol ni bukannya simbol yang sebetulnya, cuma nak membezakan pseudocode dengan algoritma. So algoritma tu dia banyak guna simbol lah. So mungkin masukkan Maggi dan perencah. Okay, dan ni ditukar kepada simbol macam ni. Tunggu 2 minit. Minit ni mungkin dia buat 2M saja. Tunggu mungkin dia buat simbol dia macam tu. Okay. So tu beza dia pseudocode algoritma. Okay. Alright. So step seterusnya adalah kita membuat flowchart. Saya kecilkan yang ni ya. Okay. Pseudocode algoritma and then satu lagi flowchart. Flowchart ni dia mesti ada dua okay, ni flowchart. Flowchart ni mesti ada dua simbol ni. Okay, iaitu ini start, ini end dia. Oh, ini mula, ini tamat dia. And then dia ada simbol kalau rebus air ni maksudnya proses. So dia akan guna simbol macam ni.
Okey, dia tunggu simbol ni. Dan ni rebus A. Dia boleh ambil daripada algoritma ataupun pseudo code pun boleh. Dia tak ada standard itu. And then tunggu ni mungkin dia nak tahu air mendidih ke belum air sudah mendidih ke atau air sudah belum mendidih. So ada dua decision tu, kita guna cari guna yang ni untuk ni, untuk diamond ni. Jadi teks mendidih. Jika dia sudah mendidih, jika sudah mendidih, kita ada satu step lagi. Ada satu proses lagi. Masukkan Maggi dan perencah. Okay. And then dia ada lagi step seterusnya, iaitu tunggu lagi 2 minit. Jika cukup 2 minit, jika cukup dia akan end. Siap. Ini tamat, ini mula. Dia kena ada arrow lah. Okay, ni ada arrow dia. Okay, ni jika air mendidih, pergi ke sini. Okay, seterusnya check balik adakah cukup 2 minit. Okay, dah cukup. Okay, so tu adalah flowchart. Okay, pseudocode, algorithm and then flowchart. So dia saling berkait lah. So daripada flowchart ni kita boleh buat coding lah. Okay, boleh buat coding. Okay, kita ambil satu case lah. Contohnya dia suruh buat program. Kira nak ada kelas kan? Okay, sorry ada gangguan sikit. So kira umur based on tahun lahir Okay, based on kira umur berdasarkan tahun lahir. Okay, katakan disuruh buat program untuk kira umur berdasarkan tahun lahir. Pseudocode dia macam mana nak kira umur berdasarkan tahun lahir? Apa step yang pertama? Kalau kita lah, kalau orang kata, boleh tak you kira umur saya bagi tahun lahir, and then you kira umur saya. So kita nak buat macam mana? First step apa? First step adalah kita kena ada tahun lahir lah. So dapatkan tahun lahir. Okay. And then dapatkan tahun semasa kan. Ini step-step yang kita nak buat kalau kita nak kira umur berdasarkan tahun lahir seseorang. Okay. Dapatkan tahun lahir, dapatkan tahun semasa. Tolak tahun semasa dengan tahun lahir. Okey. Kemudian okey, saya tambah sikit soalan ya. Saya kata jika umur bawah 12 cetak umur dengan panggilan adik. Sebagai contoh, adik berumur 12 tahun.
sekiranya lebih daripada sekiranya umur lebih daripada 12 tahun, cetak umur dengan dengan panggilan anda. Okey. So, ini saja saya nak tambah supaya studio code tu nampak panjang sikit ya. So lepas dah tolak tu, jika umur sama dengan 12, okay, kita kata kat sini print ataupun cetak lah. Okay, cetak adik umur dengan okay, kita nak buat, saya buat nombor 1, step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Seperti di step yang ketiga, jika tidak akan cetak anda berumur dengan umur seperti 3. Okay. So ni Sudoku algorithm flowchart. Of course dia bukan flowchart lah ni. Algoritma dia tidak ada simbol matematik langsung. So dia bukan algoritma. Dan kata Sudoku pun dia ada panjang-panjang lagi. Okay, so kita nak pendekkan. Sudoku ni dipendek, dia tak boleh jadi macam cerita lah. Okay, macam mana nak pendekkan? Dapatkan tahun lahir ni, kita buang ni tahun lahir, tekan tahun lahir ini, bolehlah. Saya dapatkan ni, saya guna input lah. Input maksudnya masukkan lah. So saya guna perkataan ni supaya senang kita nak relate dengan coding nanti ya. So input ni masukkan maksud dia. Input dari lahir. Tolak tahun semasa dengan tahun lahir. Okey. Tahun semasa dengan tahun lahir. Ini panjang juga ni kan. So kita wakilkan tahun lahir dengan L, tahun semasa dengan S. Jadi yang ni kita kata tolak S dengan L. Okey. Jika umur sama dengan 12, cetak adik umur dengan, ni pun masih panjang seperti di 3 ni macam karangan kan. Cetak umur dengan umur seperti 3. Umur seperti 3 tu apa, macam mana nak pendekkan dia? Tolak S dengan L. Ini kita kata simpan dalam dan simpan sebagai umur, sebagai umur. Okey, simpan sebagai umur. So sini maksudnya okey, ni umur, simpan sebagai umur. Adik berumur. Dan kita terus je tulis kat sini. Umur. Sebab sini dia refer umur. Okey. Warna merah. Warna merah. Ini pun kita boleh simplifykan dia jadi umur. Alright. Contoh Sudoku. Algoritma dia macam mana? Okay, kecilkan sikit. Cara penulisan yang betul nanti akan belajar dalam kuliah lah. Cuma saya nak beritahu konsep dia. Okay. Ini Sudoku. Dan kita buat dia punya algoritma. Dan ini tak buat pun tak apa. Tapi algoritma tu lebih kita nampak lah. Okay.
So ini S tolak L simpan sebagai umur ni, maksudnya kita boleh wakilkan umur tu sama dengan S tolak L. Okay. So dia dah nampak macam matematik lah sikit sini. S tolak L. Okay. Jika umur sama dengan okay, cetak date umur. Jika tidak ni mungkin kita buat selain daripada umur tu. Okay, ni algoritma. Ini kita buat flow chart. Selepas ni kita akan guna ataupun bisa sini. Okay, buat sini saya copy balik ni. Bisa algoritma ni. Okay, bisa algoritma ni kita nak buat flow chart. So flow chart ni saya tak nak lukis sini lambat. So saya akan guna flow ni flow algorithm dia flow chart and then dia combine dengan algorithm. Jadi flow algorithm jadi. So boleh download ni, search je dekat Google flow algorithm, download. So saya dah download, saya dah install ke belum? Belum install lagi, download. Ya, kita install. Kakak ni ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Ada yang dah belajar coding ke? Atau semuanya fresh? Tapi ada kan waktu sekolah ada belajar coding kan? Masa matrik pun ada rasanya. Ada doktor yang basic. Yang first Ada. time lah. Ada? Kalau ada jadi macam slow lah saya explain kan. Dia dah tahu dah. Apa, since ada topik ni kita follow je lah. Lambat pula nak install. Java dah belajar ke? Ada yang dah belajar Java? Dah doktor. Belum doktor. Dah doktor. Tapi tak boleh transfer ke macam mana? Kalau dari matrix tak boleh transfer. Okay. Kalau beritahu awal saya skip je. Tak mesti boleh Dia yang dah tahu. Okay, tak apa. Right. Ni daripada algoritma kita, and then kita nak convert kepada flowchart. Mungkin saya akan tunjuk sikit macam mana dia flowchart tu dia jadi coding. Dah habis install ni. Okay. Jadi mungkin antara kalangan sahabat-sahabat kawan-kawan ni, mungkin ada yang dah expert, mungkin ada yang baru first time nak tengok lah. Mungkin daripada matrik yang tak ambil computer science kan, dia tak belajar coding. So ni flow algorithm Okay, so flow algorithm bila kita buka saja dia terus ada dua ni, main and end. So kita nak buat flowchart based on algorithm ni. So yang pertama input tahun lahir L. So kalau kita nak tambah diagram kat sini, chart ni, kita klik kat sini, right klik. And then ada input output, and then ada variable, ada assign, ada control, ada looping. Looping ni saya cover next week lah kot. Okay, yang pertama dia kata kena ada input tahun lahir. Kita input tahun lahir. Tapi sebelum nak input, kita kena ada L dahulu. Okay, sebab dia input tu daripada, maksudnya user akan masukkan daripada keyboard lah, dia akan masukkan sesuatu value. Okay, L ni tahun lahir.
nombor lah, dia akan masukkan nombor. Tapi nak simpan dekat mana nombor tu, dia akan simpan dekat L. So kita kena declare dulu L tu, dipanggil variable. L tu sebagai variable, ls umur ni dipanggil sebagai variable, tempat yang kita untuk simpan data lah. So sebelum nak simpan data dalam L ni, tahun lahir yang user masuk nak simpan dalam L, kita kena declare dulu. So step yang pertama adalah declare semua variable. So ada berapa variable sini? Ada L, ada S, ada umur. Ada 3 variable. So kita declare 3 variable. Satu L untuk tahun semasa. Dia adalah berbentuk integer. Kita tambah lagi, declare lagi. Okay, declare dengan S. Dia pun adalah integer. Nombor, integer tu nombor lah. Declare lagi satu lagi umur. Dia pun adalah nombor. Seterusnya kita kata ini declare, ini baru declare. Lepas declare kita kena buat step yang pertama iaitu input tahun lahir. So selepas dah declare 3 variable ni, kita tambah lagi adalah untuk input step pertama tu, input tahun lahir. So klik kat sini, bila orang input tahun lahir kita nak simpan kat mana? Simpan dekat L, dekat variable L ni. Okay, simpan dekat L. And then input tahun semasa. Input lagi. Bila user masukkan input tahun semasa, kita simpan ke dalam mana? Ke dalam S. Ni S Kemudian kita kira, ni bukan input dah, ini proses Dalam coding ada 3 benda. Input, proses, output So ni input, ini proses. Kita tambah selepas input L, selepas input S, step yang ketiga adalah buat proses iaitu umur. Ini assign lah. So untuk proses kita guna assign ni. So double klik dekat assign apa nak buat proses tu. Kita kata umur sama dengan S tolak L. Okay. And then dia kata check jika umur lebih kecil sama dengan 12. So jika dan ni panggil if else lah if else jika umur sama dengan 12 ni else dia akan cetak ini. So untuk if else di kat sini decision untuk decision kita guna ni if. Alright. So ni apa yang kita nak isi kat sini, umur sama dengan 12 Umur sama dengan 12. Umur besar kecil dia sensitif juga tu. Yang besar umur sama dengan 12. Kena ada 2 sama dengan Jika umur sama dengan 12 true. Jika true dia buat apa? True yang ni lah. Jika sama dengan 12 dia cetak adik berumur dengan umur tu lah. So disuruh cetak. So cetak adalah output. Okay, kita ambil output. Apa macam mana nak cetak kita akan tulis. Okay, adik berumur. Ini kita nak keluarkan value bagi umur tu. Ni yang tolak. Si tolak ni disimpan dalam umur. Jadi kita nak keluarkan yang tu kita buat done. And then masukkan variable umur. So automatic kat sini nanti dia akan keluarkan variable umur. Okay. Jika salah, false, dia akan cetak ni anda berumur. So jika false, jika umur dia bukan 12, kita pergi sini, kita akan output juga. Output apa kita nak tulis. Anda berumur. Yang tadi adik berumur. Tutup Ini maksudnya kita buat satu ayat. Ini kena ada buka dan tutup. Dan kita nak combine dengan value daripada umur dan buat tambah dengan variable umur. So jika dia sama dengan 12 dia akan mungkin bukan sama dengan 12 kot, mungkin lebih kecil kot. Lebih kecil dan dia sama dengan 12. Maka dia berumur, kita akan keluarkan adik So sini mungkin ditukar sebab kalau yang umur 11 tahun, 9 tahun itu pun kita nak keluarkan adik juga. So kita buat umur lebih kecil ataupun sama dengan 12. Right. So siaplah komputer kita ni. Dalam bentuk flow ni, flow chart ni kan. Di cover lah semua ni.
kita nak tengok kita runkan benda ni, kita runkan coding kita ni. Ni belum coding ni flowchart saja. Kita runkan. So yang pertama kalau tengok bila kita running ni dia akan pergi ini dia declare lah, declare. Tu terus pergi kat sini, dia berhenti kat sini warna hijau ni maksudnya dia tengah aktif kat sini. Input L. So dia akan keluar kat sini, kita kena inputkan L iaitu tahun lahir kita. Tekan kita buat 1980. Okay. And then input S. S ni apa? S ni adalah tahun semasa. Jadi tahun semasa 2021. Bila dah pergi sini, dia akan pergi kat sini, dia akan kira umur. Bila dah kira umur, dia akan check kat sini dan dia terus pergi salah satu ni lah. Buat slow lah. Buat slow Okay, saya masukkan S ni 2021. Maka dia akan kira, dia akan check, dia akan pergi ke sini. And then dia akan print. Anda berumur 41. Besok dia tolak ni. Ni step-step yang dia buat lah. Okay, ni diulang balik lah. So, katakan saya buat lagi. Tahun ni anda kita buat 2015 So sekarang ni input L 2015. Input S tahun semasa 2021. Dan dia akan pergi ke sini, dia enter, dia pergi sini. Dia akan check dan dia pergi sini. Dia akan keluarkan adik berumur 6. So, nampak tak kaitan flowchart tu dengan coding ni? Macam coding ni tapi kita belum buat coding lah. Tapi cara kita nak selesaikan suatu masalah tu menggunakan flowchart. Okay. So daripada sini kita tunjuk coding sikit. Kita nak belajar Java coding ni. So kat sini source change language dulu. Source code viewer. Ni dia akan tunjuk source code. So ni antara computer language dia lah yang dia support. Kalau nak tengok PHP macam ni, ni coding PHP dia. Kita tengok Java sebab kursus kita ni Java. So dalam Java kita punya flowchart ni kalau kita buat coding dia jadi macam ni. Tapi yang ni mungkin selepas minggu ke-3 baru kita belajar kot. So dia ada integer L, ada integer S. Kita tengok sini. Okay, dia akan tunjuk mana coding dia. Input L macam mana coding dalam Java. So ini Input S ini. Ini macam ni. Yang ni if else ni macam mana dalam Java ni macam ni. Ini nak output ni ini. So ni adalah coding. So basically coding kita adalah sebenarnya dia berasal daripada flowchart lah. Tapi biasanya flowchart ni dalam kepala kita sajalah. Okay. Cuma kalau complicated tu kita kena buatlah flowchart dia supaya kita tidak tertinggal. Kalau kita boleh ingat tak apa. Macam simple macam ni tak perlulah buat flowchart. Tapi nak beritahu kaitan dia macam mana kita boleh buat coding ni. Kadang kita tengok coding orang tu perfect je kan. So dia kalau kita nak tengok kat mana dia punya kesilapan ataupun formula yang salah, kita akan back ke sini lah. Daripada sini kita boleh test. Okey, itu saja. So ada yang nak tanya? Itu sajalah. So kegunaan flowchart tu itulah. So apa saja yang kita nak buat dalam coding kena ada flow dia. So kalau ada soalan-soalan tu kena tahu flow dia apa. Dan flow tu dia terbahagi kepada 3. Satu input. Okay, ni input. Satu proses. And then dia ada input termasuk proses lah. If ni dah termasuk proses. And then dia ada output. So untuk introduction programming ini sajalah, kita belajar flowchart sahaja. Saya buka kepada soalan, ada nak tanya? Tapi ini basic lah, mesti ramai dah belajar Java tu, saya tak banyak lah. So apa-apa kalau ada yang nak tanya, boleh PM saja, boleh PM saya je. Tak perlu, mungkin orang lain pun dah tahu banyak. So, siapa yang ada rasa ada masalah, dia tertinggal ke apa ke, boleh PM direct ke saya untuk tanyakan lah.
Tapi basically ini pun saya akan jadikan video dan lepas ni pun kalau nak ulang kaji boleh tengok balik lah. Okay, ada nak tanya selain daripada benda ni ke? Atau nak bagi cadangan ke? Okay, kalau tak ada apa, itu sajalah kelas kita. So, jumpa lagi next week. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Doktor. Anak tanya?